Yang berbahagia, Profesor Datuk Seri Dr. Awam bin Sarian, Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) UKM, yang dihormati barisan panel pembentang Dr. Bazrul Bahaman, Pensyarah Kanan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai pembentang pertama serta Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saluddin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM sebagai pembentang kedua. Dan yang dikasihi Selamat madu, semua madu. Profesor, Datuk, Datin, Doktor, Tuan, Puan serta para peserta wacana pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang melimpahkan nikmat dan kurnianya kepada kita semua. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam siri wacana Atma dengan tajuk Tradisi Lebah Tualang dan Penjagaan Hutan. Saya, Dr. Razana Ramya, Fellow Penyelidik di Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA, rasa berbesar hati kerana diberikan kepercayaan untuk mempengungsikan majlis pada petang ini. Para hadirin yang dihormati, tradisi lebah tualang dan penjagaan hutan merupakan tajuk wacana pada petang ini. Madu merupakan salah satu sumber yang dikatakan mengandungi 1001 khasiat sehingga disebut dalam Al-Quran tentang kebaikannya. Ia dihasilkan oleh sekumpulan lebah di dalam sarang mereka. Antara madu yang berkualiti tinggi adalah madu tualang, iaitu madu yang dihasilkan oleh lebah tualang. Ia mengandungi beberapa khasiat terhadap tubuh badan manusia, yang mengandungi kandungan mineral dan kompound bioaktif dan dapat bertindak sebagai antimikrobial, antioksida, membantu penyembuhan luka, penjagaan kesuburan, menurunkan kolesterol, mengawal tekanan darah dan sebagainya. Sebelum meneruskan sesi pembentangan, sukacita dimaklumkan sekiranya diberi kesempatan masa, kami akan membuka ruang bagi sesi soal jawab di akhir pembentangan. Jadi, para peserta boleh mengajukan soalan dengan menulis di ruang sembang. Para hadirin yang dimuliakan, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Bazrul Bahaman, Pensyarah Kanan Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi menyampaikan pembentangan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Unmute, Doktor. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak ATMA. Ini institusi saya dulu ni. Saya buat master ke ATMA 5 tahun. Saya duduk ATMA dulu. Saya buat master sekaligus jadi pembantu penyelidik kepada Profesor Muhammad Haji Saleh. Dan saya sempat menyiapkan 2 buah buku. Satu buku tu baru ni Muhammad Haji Saleh telefon saya, kita akan terbitkan juga. Kata dah 10 tahun tak terbit hasil penyelidikan tu. Dan dia besar. Saya ingat kalau buku tu terbit akan menjadi buku pantun paling besar yang sekarang ni. Dia lebih kurang 600 muka surat semua. Sebab tu lama sikit. Kalau jadi, insyaAllah dia akan jadi buku pantun terbesar. Saya selama saya sana lah. Dan saya juga membuat siapkan master di ATMA UKM. Jadi ini saya sebenarnya ada ATMA tu sebenarnya alumni saya juga tu. Baik, saya sangat berbesar hatilah pada petang ni bila dijemput untuk berbincang satu topik yang memang saya sudah gemari, iaitu tradisi mengambil lebah tualang dan penjagaan hutan. Jadi ini satu topik yang sangat penting. Pertama sekali tentang hutan itu sendiri. Hutan Nusantara kita ini yang disebut hutan tropika adalah merupakan hutan yang paling lebat di dunia selain pada hutan Amazon. Dan juga hutan yang antara hutan tertua di dunia. Dan di tempat kita juga, hutan kita juga mengandungi spesies-spesies pokok yang paling banyak di dunia. Tak dapat dipastikan berapa secara tepat spesies tumbuh-tumbuhan, tetapi memang yang antara yang paling banyak spesies tumbuhan di dunia. Dan banyak herba-herba juga di hutan kita. Sebab itu selalu saja ada orang yang mencuri herba-herba kita. Dia masuk dalam hutan sebagai pelancong, kemudian nanti dia patternkan curi herba-herba kita. Itu banyak terjadi hal-hal macam tu. Jadi apa makna hutan bagi masyarakat Melayu? Apa makna hutan bagi masyarakat Melayu?
Bagi masyarakat Melayu Nusantara, hutan adalah sangat penting bagi mereka. Kerana hutan, pertama sekali, hutan adalah sumber ekonomi. Yang kedua, hutan adalah tempat terbentuknya tamadun manusia. Tempat terbentuknya tamadun Melayu itu sendiri. Yang ketiga, hutan juga merupakan khazanah pusaka nenek moyang. Sebab itu, bila bercakap tentang hutan, sebenarnya kita bercakap tentang sesuatu yang sangat penting. Dari segi ekonomi, hutan adalah sumber ekonomi orang Melayu yang utama. Dulu ada Melayu ada dua kumpulan, satu Melayu bandar, satu lagi Melayu kampung. Melayu kampung ini 80% hidup mereka bergantung pada hutan. Mereka akan mencari hasil hutan, menebang hutan untuk membuat pertanian, memburu binatang dan sebagainya. Sebab itu orang Melayu adalah antara bangsa yang paling pandai menjaga hutan. Sampai sekarang hutan kita masih kekal. Hanya perkembangan selepas merdeka. Malah lepas merdeka kita tak pandai jaga hutan. Hutan-hutan kita habis ditebang dan sebagainya. Orang-orang dulu dia tidak tebang hutan sesuka hati. Misalnya dalam salah satu tradisi masyarakat Melayu di Riau, mereka membagi tanah itu, hutan itu kepada 3. Satu hutan dalam, satu rimba kepungan sialang, yang ketiga hutan kampung. Jadi yang hutan kampung, kawasan tanah kampung itu mereka gunakan untuk menebang, mereka boleh tebang untuk dibuat rumah perkampungan. Itu kawasan itu. Yang di atas dari itu lagi adalah rimba kepungan sialang. Rimba kepungan sialang ni berada di pinggir kampung, agak ke dalam sedikit, dan di situ tempat lebah bersarang, yang kita panggil lebah tualang. Jadi mereka menjaga lebah tualang ini supaya setiap tahun hasilnya dapat diambil dan dibagikan untuk masyarakat kampung. Jadi pokok tualang ni termasuk di antara pokok-pokok yang memang mereka jaga dalam budaya Melayu. Dan hutan rimba kepungan sialang ini boleh ditebang buat perladangan. Sedikit buat perladangan dan sebagainya. Tetapi tidak boleh dirusakkan. Yang lebih dalam lagi itu hutan dalam. Itu juga tempat lebah mencari bunga-bunga. Jadi disitulah wujudnya suatu tradisi yang dinamakan tradisi mengambil madu lebah ataupun disebut sebagai tradisi menumbai. Jadi menumbai bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, tetapi ia menjadi kegiatan budaya, suatu budaya. Di situ ada berbagai komponen budaya Melayu di dalam tradisi menumbai itu, mengambil madu lebah tualang. Di antaranya ada tradisi mantra, ada tradisi kenduri, kemudian ada tradisi pembahagian, sistem pembahagian, semua ada di situ. Jadi rimba itu, pemanjat madu lebah itu biasanya dia bagi pada 2. Dia namakan 2, satu juragan tua. Juragan tua biasanya tukang panjat. Juragan tua. Juragan muda dia di bawah. Duduk di bawah. Kemudian mereka akan memanjat pokok tualang itu. Mereka akan buat tangga. Buat tangga. Saya tak dapat tunjukkan gambar ni. Mereka akan buat tangga.
tangga tu buat daripada kayu. Buat daripada kayu, mereka kemanjat ke atas. Yang naik itu adalah juragan tua. Yang naik itu juragan tua. Jadi hasilnya akan dibawa ke bawah, kemudian dibagi-bagikan dalam masyarakat seluruh oleh masyarakat kampung. Sekejap saya kongsikan beberapa gambar ambil madu yang saya buat. Okey. Itu yang tradisional. Kemudian zaman agak maju sikit. Video itu. Jadi zaman agak maju sikit sekarang ni tak banyak lagi yang pakai tangga, mereka pakai paku. Mereka pakai paku dan paku itu sekejap, ini video saya ambil di Gua Musang ni sekejap. Jadi mereka akan panjat menggunakan paku. Dia tak pakai ini yang barulah, yang moden ni sekarang sikit. Sekejap tak nampak, tak apa. Sampai tu saya cerita lagi Okey. Jadi pokok tualang juga antara pokok-pokok yang paling tinggi di dunia. Saya cek dalam Google, pokok tualang nombor 3 tertinggi di dunia. Okey, anda tengok ini kerja-kerja bukan ni. Bukan yang tadi. Okey, ini kerja-kerja semasa ambil. Ini dia di atas pokok tu itu. Baik. Baik. Itu kerja tu Okey, baik. Baik. Sekarang saya nak cerita itu dalam konteks budaya dan tradisi mengambil. Sekarang ni dalam pengubatan pula. Baik. Madu lebah satu-satunya bahan yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran sebagai ubat bagi manusia. Jadi tradisi pengubatan Islam Melayu tak boleh lari daripada tradisi pengubatan Islam. Jadi dalam Quran Allah sebutkan madu itu adalah ubat bagi manusia. Bila disebutkan madu sebagai ubat bagi manusia, maknanya dia memang ubat. Jadi dia tak perlu was-was, tak perlu curiga. Maknanya kita memang dia akan menjadi ubatlah bagi manusia. Sama ada dicampur dengan bahan-bahan lain ataupun tidak dicampur dengan bahan-bahan lain. Jadi tradisi mengambil madu dalam Quran sebagai pengubatan sudah digunakan sejak ribuan tahun. Ada rekod-rekod di zaman Fir'aun pun dah gunakan madu lebah, dan sehingga di zaman Fir'aun dan di dalam mumi Fir'aun itu didapati ada madu. Dan madu itu masih baik lagi. Dan juga di dalam buku-buku yang ditulis oleh Ibn Sina juga ada menyebutkan banyak tentang tentang madu sebagai untuk pengubatan. Dan saya sendiri punya pengalaman dengan beberapa ramai orang. Saya jumpa tidak kurang daripada 20 penyakit yang memang 20 penyakit yang memang memberi kesan yang kuat untuk sebagai penawar untuk 20 jenis penyakit. Jadi sebab itu dalam budaya Melayu madu ini digunakan dalam banyak dalam pengubatan. Kalau kita buka kitab tip, banyak di situ kitab tip banyak di pengubatan itu menggunakan madu juga. Dia tak sebut sebagai madu situ, dia selalunya disebut dengan nama sebagai manisan. Jadi balik kepada tradisi lebah tualang di alam Melayu ni, lebah tualang ini
kalau di masa zaman dulu dalam tradisional, diambil dengan upacara tertentu. Ada upacara tertentu dan dia ada pemilikan. Pemilikan. Jadi satu pokok itu kalau di Sumatera, di Riau, dia pokok tualang itu dia tak boleh menjadi milik individu. Dia akan menjadi milik suku kaum. Sebab itu biasanya berkuasa terhadap pokok itu adalah ketua suku. Kemudian anggota masyarakat jadi pemanjat, kemudian ketua suku lah yang akan membagi-bagikan hasil lebah tersebut kepada anggota masyarakat. Kemudian di Malaysia tradisi lebah ni ada di Kedah, ada di Perak dan juga Pahang. Yang paling banyak tradisinya di Kedah. Di Kedah. Kemudian sekarang juga di Terengganu. Jadi tempat-tempat yang ada tim-tim pemanjat ni di Malaysia, dia ada di Kedah, ada di Pahang, ada di Terengganu dan juga ada di Perak. Tempat negeri ni ya. Yang paling ramai mungkin di Pahang, iaitu di daerah Jerantut. Mereka kebanyakannya sekitar Taman Negara. Kemudian di Terengganu dia ada banyak tim pemanjat di Terengganu. Tapi yang di antara yang terbesar yang selalu ikut dengan saya lah, mereka mengambil madu di hutan Kenyir. Selain pada Tasik Kenyir, mereka juga pergi ke Gomusang dan juga baru-baru ni mereka memanjat di Johor. Di Pahang ada satu tradisi di mana siapa yang jumpa pokok dahulu, mereka paku. Kalau pokok tu sudah dipaku, bermakna pokok tu dah ada pemiliknya. Mana ada tuannya. Jadi orang yang jumpa pokok tu kemudian daripada itu tak boleh ambil madu lebah itu, sebab lebah itu sudah milik kepada tuannya yang orang mula-mula jumpa. Sebab itu kadang-kadang berlaku pertengkaran, perebutan antara tim-tim pemanjat ni. Pokok tu orang lain dah jumpa dulu, kemudian dia jumpa, dia panjat juga. Itu sebenarnya itu satu kesalahan. Tetapi di daerah-daerah lain, di Perak dan sebagainya, bahkan di Terengganu juga, dia tidak ada sistem pemilikan. Siapa jumpa dia ambil. Tahun depan dia akan naik lagi, siapa yang jumpa lagi ambil lagi. Dia tak ada milik kekal. Tapi kalau di Pahang dia memang ada. Di Pahang siapa yang jumpa dulu dia punya. Siapa yang jumpa dulu dia paku. Kalau pokok tu dah ada paku, mana pokok tu dah ada tuan, dah ada pemiliknya. Jadi tak boleh ambil lah. Itu. Dan okey, pemanjat madu ni biasanya kebanyakannya itu orang Melayu dan orang asli. Tapi kalau pokok tualang, kebanyakannya pemanjatnya adalah orang Melayu. Kerana orang asli dia pandai juga, tapi tak orang Melayu, kebanyakan orang Melayu. Ada juga pemanjat-pemanjat yang kadang-kadang dari warga negara asing yang dah lama menetap situ, dan kadang-kadang banyak ada juga pemanjat daripada Nepal. Orang Nepal, tak tahulah, tapi dia orang Nepal ni dia expert juga manjat. Ada saya jumpa pemanjat saya tu orang Indonesia, orang Nepal, pemanjat. Kemudian itu orang asli. Tapi orang asli lebih banyak pokok-pokok rendah. Okey, baik. Nak cerita, pokok-pokok di hutan ni tak semuanya lebah tualang. Ini tak semuanya lebah tualang. Ada juga pokok-pokok daripada pokok-pokok lain. Yang antara yang lebah suka, pertama pokok tualang lah. Pokok tualang. Okey, saya nak cerita sikit asal-usul nama tualang ni. Ada yang maklumat saya terima, tualang ini sebenarnya berasal daripada perkataan petualang. Petualang ini adalah sifat lebah. Jadi lebah itu berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Dari satu tempat ke satu tempat itu dinamakan petualang. Jadi sebenarnya sifat lebah itulah pokok tualang ini mendapat nama pokok tualang. Itu maklumat yang saya terima. Ada yang mengatakan lebah tualang ini mendapat nama tualang kerana dia bersarang di pokok tualang.
Itu satu lagi maklumat saya terima. Tapi saya rasa lebih tepat adalah pokok lebah dulu dapat nama, sifat lebah tu kemudian diberi pada nama nama pokok. Mengapa penting kita tahu tentang nama pokok tualang ni? Kerana pokok tualang ni memang pokok penting dalam budaya Melayu. Dia tempat bersarangnya lebah. Dan untuk maklumat tuan-tuan sekalian, dalam satu artikel saya baca, hampir 80% percantuman bunga di hutan itu dilakukan oleh lebah madu. Lebah madu. Maknanya kalau lebah madu tak ada, maka ekosistem hutan akan rosak. Akan rosak. Jadi sampai sekarang sebenarnya kita sangat bergantung kepada lebah. Jadi selain daripada tualang, lebah juga suka bersarang di pokok ara. Pokok ara, pokok beringin. Pokok beringin, dan beberapa pokok lain tu pokok rengas ada juga, pokok durian dan sebagainya. Ini pokok-pokok yang lebah suka bersarang. Pokok-pokok rendah ada tapi tak banyak. Ini yang dinamakan lebah jabur. Lebah-lebah tualang ini, saya jelaskan sikit. Lebah tualang ini dalam bahasa saintifiknya disebut sebagai Apis dorsata. Apis dorsata. Orang Melayu kita sebut lebah tualang. Dalam bahasa saintifik, Apis dorsata. Jadi Apis dorsata ini sebenarnya dia ada di seluruh Nusantara, Indonesia, Brunei, Malaysia, Thailand, sehingga ke Nepal. Spesiesnya adalah Apis dorsata. Dan Apis dorsata ini merupakan lebah madu yang paling besar di dunia. Yang paling besar di dunia. Sebab itu dia disebut dalam kamus Oxford, dia disebut sebagai disebut sebagai giant bee. Jadi jangan main-main ya. Kita pokok tualang lebah ni, madu yang kita dapat ni, yang madu tualang kita ni, dari hutan yang paling lebat di dunia, hutan tropika, dari hutan yang paling tua di dunia, dari pokok yang paling tinggi di dunia, daripada lebah madu yang paling besar di dunia, itulah terhasil madu lebah tualang. Nampak? Bukan kaleng-kaleng madu kita ni. Sebab tu saya selalu sebut, madu tualang adalah merupakan madu terbaik di dunia. Dia lebah madu terbaik di dunia. Baik. Kemudian lebah ini dalam Quran sebut, kalau kita semak dalam Quran, Allah sebutkan, Allah cerita lebah ni dalam Quran dengan panjang lebar tu. Hampir satu muka surat Allah bercerita tentang lebah ni saja. Maknanya dia penting, bukan main-main. Dia penting. Jadi dalam Quran sebut, lebah ini bersarang di pohon-pohon, gua dan bangunan. Ini menunjukkan lebah yang dimaksudkan adalah lebah liar. Lebah liar. Inilah lebah yang menjadi ubat. Jadi satu lagi Allah cerita, lebah ini dia berbagai-bagai warna. Jadi berbagai-bagai warna. Sebab itu madu lebah kita madu lebah tualang pun dia warnanya berbagai-bagai. Ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang gelap sikit, dan saya malah jumpa ada yang agak jernih macam air. Saya juga pernah jumpa madu tapi tak banyaklah, yang warna hijau-hijau sikit, agak kehijauan. Baik. Pertanyaan-pertanyaan sekejap lagi ya. Simpan pertanyaan dulu. Saya tengok banyak yang dah bertanya. Saya sedang cakap lagi. Anda simpan dulu pertanyaan-pertanyaan. Nanti bila saya buka untuk dialog nanti kan, baru hantarkan pertanyaannya. Tadi ada tanya apa beza mana lebih bagus, madu lebah tualang dengan Yaman segala macam. Simpan pertanyaannya, lepas ni hantarkan beza madu lebah dengan madu kelulut. Ini pertanyaan-pertanyaan ni semua. Saya tak sempat lagi ya, sebab saya nak cakap lagi ya. Okey, baik. Jadi untuk pengobatan apa sajakah madu ini boleh dibuat? Allah SWT tak cerita secara spesifik madu ni untuk ubat apa saja. Tapi Allah sebutkan dia ubat bagi manusia. Jadi maknanya kita carilah sendiri. Ini ruang dibuka untuk manusia untuk membuat kajian penyakit apa saja yang boleh diubat dengan madu.
Tetapi menurut satu artikel saya baca, tidak kurang sekumpul kajian oleh sekumpulan profesor, tidak kurang dari 40 penyakit boleh dirawat dengan madu. Tak kurang dari 40 penyakit boleh dirawat dengan madu. Dan saya setakat ini, pengalaman saya lah, hampir semua penyakit memang boleh dirawat dengan madu. Hampir semua penyakit boleh dirawat dengan madu. Jadi, baik, ini tentang lebah, kelebihan lebah, madu lebah tualang. Jadi masalah kita ini apabila lebah ini lebih 80% madu lebah yang ada di pasaran adalah madu lebah palsu. Tentang penjagaan hutan nanti dah tradisi Datuk Rosli kita kalau saya masuk bahagian tu kan saya dah ambil bahagian Datuk Rosli tentang tradisi menumbai, mantra-mantranya, bacaan-bacaan dia, doa-doa dia, tradisi ni semua biar Datuk Rosli ceritakan. Saya cerita spesifik tentang madu secara umum dan lebah tualang ni. Jadi sebab itu lebah madu ni dia memang boleh ubat. Bila Allah sebut dia ubat bagi manusia, memang ubat. Hanya saja kita tak jumpa yang orinya. Itu masalahnya. Itu saja masalahnya. Yang lain-lain memang dia insya-Allah dia memang mampu boleh menjadi ubat bagi manusia. Balik kepada lebah tualang ini. Jadi lebah ini dia lebah tualang ni dia besarnya paling madu lebah lebah yang paling besar di dunia. Lebah tualang ni pun ada beberapa spesies. Ada beberapa spesies. Yang saya dapat kesan aja ada 4-5 spesies. Tapi saya tak jumpa buku yang bagikan spesies lebah ni. Cuma bila saya pergi hutan, saya jumpalah satu yang yang badan dia berbelang-belang kuning panjang, kuning hitam. Satu. Yang satu lagi saya jumpa hitam semua. Atau apa dia juga. Ada yang pendek. Itu. Ada 3-4 jenis. Kemudian saya cerita pula tentang sarang lebah. Sarang lebah. Mungkin ramai yang nak tahu sarang lebah ni. Jadi sarang lebah ni terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama disebut sebagai kepala lambuk. Ataupun dalam bahasa saintifiknya disebut sebagai biwek. Kepala lambuk ni lah tempat penyimpanan madu. Kemudian di bawah pada itu adalah sarang anak. Sarang anak ni tempat lebah menyimpan anak-anak dia. Jadi telur-telur lebah tu menetas dalam tu. Atau sarang anak. Di bawah itu lagi ada sarang lebah biasa. Dan satu sarang itu dia besar. Kalau lebah tualang ni dia besar. Satu sarang tu boleh besar dia sampai 2 meter lah panjang dia. 2 meter panjang, besar 1,5 meter. Dia punya saiz dia. Begitulah besarnya sarang lebah tualang ni. Dan setiap kalau pemanjat selalunya dia tidak akan ambil semua sarang itu. Kalau dia ambil sarang itu semua, lebah akan rosak. Biasanya dia akan hanya ambil bahagian atas saja, yang itu biwek tu. Jadi yang bahagian bawah tu tak diusik. Jadi kalau tak diusik bahagian bawah tu dijaga dengan baik, nanti dalam masa 3 minggu lepas tu lebah yang sama akan datang lagi buat sarang lagi. Buat madu lagi. Jadi satu sarang itu, lebah boleh datang membuat madu sampai 3 kali. Jarak 3 minggu. Sebab itu di satu tempat, musim madu kadang-kadang kalau di satu kawasan tu kadang-kadang biasanya sekitar 3 bulan. 2 bulan atau 3 bulan. Jadi 2-3 bulan, kemudian barulah lebah tu berpindah ke tempat lain. Sebab itu di satu tempat musim dia lain, di satu tempat nanti musim dia bulan lain pula. Kalau banyak bunga di hutan di sekitar situ, maka lebah itu boleh membuat sarang sampai 4 kali. Kalau tak banyak bunga sekitar situ, lebah akan buat sarang hanya satu kali. Jadi dalam konteks hutan kita Nusantara ni, sebab itu madu kita terbaik, sebab bunganya adalah berbagai-bagai. Dan satu ekor lebah dia boleh terbang sampai 8 hingga 10 kilometer untuk mencari bunga hutan untuk dibuat madu. Sampai 8 hingga 10 kilometer dia boleh. Dan kemudian dia akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, boleh mencapai perpindahan itu boleh dia pergi ke kawasan yang sampai 200 kilometer dia pindah. Jadi jangan heran
lebah-lebah yang di Perak ni, dia boleh merentas banjaran Titiwangsa. Misalnya lebah di Great tu, dia boleh merentas banjaran Titiwangsa tu sampai nanti ke mana ni, ke Tasik-Kenyir misalnya. Mungkin dia sampai ke Kuantan, lebah tu. Lebah yang sama. Lebah yang sama. Dia boleh merentas merentas negeri. Begitulah kehebatan lebah, kehebatan lebah. Pada zaman dahulu, sebelum adanya gula dan segala macam, orang Melayu dia madu lebah sangat penting, mereka gunakan sebagai manisan. Kemudian bila Melayu dah pandai, mereka gunakan gula tebu. Mereka kilang tebu, tebu tu manisan, dan juga buat gula sakar, gula apa ni? Gula kabung. Tapi yang lebih awal dari itu mereka gunakan manisan lebah. Sebab itu madu lebah sangat penting bagi mereka. Satu, untuk manisan dalam minuman. Yang kedua, untuk perawatan penyakit, untuk perawatan. Jadi dua benda itu. Tapi bila mereka pandai buat gula kabung, mereka gunakan gula kabung. Pandai pula buat gula tebu, mereka gunakan gula tebu untuk minuman, pemanis minuman dan sebagainya. Tapi yang lebih bagus tu, peringkat awal itulah mereka gunakan gula manisan lebah. Jadi penghasilan lebah di alam Melayu ini sebenarnya banyak. Kalau di Malaysia, di hampir semua negeri, bukan hampir semua negeri, yang banyak itu, yang ada banyak Perak, Terengganu, Kelantan, Pahang, dan Johor juga ada sikit. Selamat Johor, ada sikit. Ini kawasan-kawasan penghasilan lebah. Dan biasanya tim pemanjat di antara tim pemanjat ni yang terkenal tu, tim pemanjat di Jerantut dan Terengganu. Jadi tim pemanjat di Jerantut, walaupun mereka tim pemanjat di Jerantut, tetapi mereka juga ambil madu lebah di tempat lain, di Gomusang. Mereka juga ambil madu lebah di Great dan sebagainya. Tim-tim ini. Dan satu tim itu biasanya terdiri pada 4 hingga 12 orang. Satu tim itu. 4 hingga 12 orang. Dan biasanya pemanjat lebah ni, pemanjat madu ni adalah keturunan. Kalaupun tidak keturunan, dari kecil mereka dah ikut orang memanjat madu. Dan kebanyakan pemanjat saya ramai pemanjat saya, kebanyakan mereka dah memanjat madu, ikut ni sejak daripada umur mereka 10 tahun dah ikut dah memanjat. Kalau ikut ayah dia, kadang umur 6 tahun dia dah ikut ayah dia dah. Sebab tu ada pemanjat-pemanjat ni yang ada seorang pemanjat saya tu umur 18 tahun. Tapi dia punya memanjat, dia boleh meniti di atas pokok tu. Adalah video-video dia. Anda nak tengok, anda masuk YouTube channel saya, Dr. Bazrul. Ada 60 video manjat tu. Banyak video manjat situ, anda boleh tengok dalam YouTube channel saya. Saya nak link ke YouTube channel saya takut percakapan saya terganggu. Jadi saya tak boleh nak linkkan sambil ni kan. Tidak, anda boleh tengok, para penonton nanti boleh masuk ke dalam YouTube channel saya sendiri, Dr. Bazrul. Di situ ada video-video memanjat, mengambil madu dari berbagai-bagai tempat. Ada yang di Gomusang, ada yang di Jerantut, ada yang di kawasan Hulu Tembeling, ada yang di kawasan baru ni yang di hutan di Great dekat dengan Royal Bloom itu. Dan banyak tempat lagi lah. Jadi ini tradisi mengambil madu di alam Melayu. Saya buat kajian tradisi mengambil madu di Malaysia, di Semenanjung dengan di Sumatera sama. Cara dia manjat sama, pokok dia manjat pun sama, dan madunya pun madunya pun sama, kualiti madunya. Orang mungkin tanya, Sabah Sarawak hutan besar, ada banyak tak madu? Tidak. Dia tak semestinya hutan besar itu banyak madu lebah. Sebab lebah ni dia ada kawasan-kawasan tertentu yang dia memang sudah pot dia. Dia akan pergi ke situ. Jadi walaupun di tempat itu hutan banyak, belum tentu madu banyak. Contoh Sabah Sarawak. Sabah Sarawak sebenarnya tak banyak madu. Saya banyak pelanggan-pelanggan orang Sabah Sarawak yang beli dengan saya. Dia kata sana tak boleh dapat madu ori. Baik sangat dapat, kata dia. Jadi di Semenanjung banyak. Baru ni saya mendengar tentang satu penjelasan daripada seseorang profesor tentang asal usul orang Melayu. Dia kata orang Melayu di antara bangsa yang tertua di dunia. Dan di antara itu disebut tentang tradisi lebah.
tentang perkataan madu. Perkataan madu. Perkataan madu ni antara perkataan orang Melayu yang paling tua. Perkataan orang Melayu yang paling tua, dan perkataan ini juga digunakan oleh banyak bangsa-bangsa Melayu, bangsa-bangsa Melayu yang ada di apa ni, di tempat-tempat lain. Bahkan banyak bangsa lain juga guna perkataan madu. Contohnya dalam bangsa Bangladesh, bangsa Bangla, madu ni dipanggil modu. Modu. Itu maknanya bahasa perkataan madu yang kita guna adalah perkataan tua. Perkataan tua. Maknanya inilah satu tradisi tua di alam Melayu. Tradisi mengambil madu tualang ni, tradisi tua. Maknanya itulah saya kata, ini bahasa Melayu satu bangsa madu yang besar. Dia seperti mana bangsa-bangsa Greek dan juga bangsa-bangsa Mesir kuno, mereka ada tradisi mengambil madu. Jadi alam Melayu dia ada tradisi mengambil madu. Dia bukan macam orang lain ambil madu sebagai sumber ekonomi, tak, tapi dia memang satu tradisi yang besar. Dia sebaris dengan tradisi pengobatan macam main petri, kalau di Sumatera itu belian dan sebagainya. Ada tradisi menumbai. Tradisi menumbai ini satu tradisi macam tradisi pengobatan yang penuh dengan ritual-ritual. Saya jumpa dengan beberapa saya buat kajian lah dalam saya baca buku. Mulai daripada naik pokok tu, setiap tangga tu pun ada mantra dia. Dia meniti ada mantra dia. Ada bacaan dia. Madu tak ada bacaan dia. Madu banyak ada bacaan dia. Setiap dahan tu ada bacaan lain-lain. Dan setiap tangga tu dia ada nama dia. Ada nama setiap tangga dia naik. Dan setiap dahan tu ada nama dia. Itu hebatnya tradisi pengambilan madu bagi orang Melayu. Sebab itu saya kata tradisi mengambil madu ni sebenarnya ada satu tradisi yang tua. Hanya saja di sekarang ni pemanjat moden ni tradisi itu telah hilang. Jadi mereka memanjat biasanya, tapi saya tanya dia ada mantra juga. Sebagian tu ada mantra juga. Tapi sebagian yang muda-muda ni banyak dia tak ada mantra, dia pakai agung je, dia pakai tali keselamatan apa semualah. Tapi kalau yang pemanjat tua tu tak ada pakai tali keselamatan ni, dia manjat bulat-bulat macam tu je. Dia manjat bulat-bulat je. Dan madu kita, selain madu tualang, kita ada juga madu gua. Madu gua, tapi madu gua ni selalu orang Melayu tak ambil sebab bahaya. Saya tim saya cuba ambil madu gua ni, dia kata dia tak berani. Baru ni saya pergi ke hutan Roy Bloom, ada satu gua batu, di situ banyak sarang lebah. Tim saya kita orang tak berani ambil. Mungkin tahun depan lah kalau banyak sangat kita akan cuba ambil lah. Baik. Jadi dah berapa lama saya cakap bagi terus diri dulu tak? Atau boleh saya jawab soal jawab dulu? Boleh teruskan dulu, boleh. Boleh lagi? Boleh. Okey. Baik. Saya ingat saya bagi laluan untuk soal jawab dulu lah ya. Okey, boleh juga. Sebab tadi banyak saya tengok soal pertanyaan-pertanyaan. Okey, pertanyaan yang pertama tadi yang saya dapat nampak tadi. Anda boleh buat tanya sekarang ni melalui chat masuk ruangan chat Hello, boleh buat tanya tadi. Pertama tadi pertanyaan madu lebah tualang dengan madu Yaman. Pertanyaan. Baik. Baru-baru ni saya menjadi kontroversi. Saya beritahulah pada tuan-tuan. Madu side yang sebenar, madu yang sebidih yang sebenarnya, madu gua, itu hampir tak boleh didapati. Sebab untuk kita dapatkan 1 pound madu, dia perlukan 1 juta kuntum bunga. Untuk dapat 1 pound madu, 1 pound bukan 1 kilo, tak sampai 1 kilo. Senangnya 1 sudu madu tu perlu 40,000 kuntum bunga. Jadi sangat mustahil untuk anda untuk mendapat bagi negara-negara Arab yang kita kenal hutannya hampir tak ada, sangat mustahil bagi anda untuk mendapatkan madu dengan jumlah yang banyak. Sangat mustahil untuk dapat madu dengan jumlah yang banyak. Sedangkan kita di Malaysia ni tuan-tuan, hutan kita separuh daripada negara kita ni hutan. Itu pun kita tak boleh dapat dengan banyak. Saya tahulah berapa banyak penghasilan madu-madu ni. Kita hanya ada madu sekitar antara bulan 2 sehingga bulan 10, itu paling lama. Biasanya bulan 3 baru ada. Bulan 3, bulan 9 dah habis madu lah. Mana bulan 10, 11, 12, 1, 2,
tak ada madu. 5 bulan kita tak ada madu. Hutan kita tak menghasilkan madu. Dan itu pun penghasilan sebulan paling banyak pun mungkin dalam paling-paling pun 10 tan lah seluruh Malaysia saya ingat. Bagaimana sebuah negara-negara Arab yang tandus macam tu boleh mengeksport berjuta-juta tan sebulan? Itu logik yang saya berikan kepada tuan-tuan. Jadi pertanyaan, perbandingan dengan madu Yaman, saya tak boleh banding sebab saya tak pernah jumpa pun madu Yaman yang ori. Saya nampak dia manjat, tak pernah. Saya nak kalau saya nampak, kalau ada pemanjat madu Yaman jumpa saya biar saya ambil tiket, saya akan pergi ikut dia ke Yaman. Saya bayar sebutan apa dia. Tapi saya nak nampak dia ambil di gua dari sarang lebah sendiri. Bukan dari ladang. Yang ada tu sekarang ni adalah madu lebah ternak. Madu lebah ternak ni mereka menggunakan teknologi Cina. Iaitu lebah tu diberi minum makanan buatan. Sebab itu saya tak dapat nak bandingkan madu tualang. Saya katakan macam inilah, madu tualang hanya madu tualang. Hampir yang madu liar tu yang kita boleh jamin madu tualang saja. Madu tualang saja. Madu import kita tak jamin itu madu liar. Dia kemungkinan itu madu ternak. Dan satu kajian mengatakan lebih 80% madu yang ada di pasaran adalah madu palsu. Madu palsu ni mana bukan madu langsung. Ada lagi, jadi madu yang ada di pasaran ni kebanyakannya ada 3 jenis. Satu, madu sintetik. Madu sintetik ni dia tak ada madu langsung. Dia buat. Dan madu sintetik ini sangat banyak. Dan mereka buat madu sintetik ini dengan teknologi tinggi sehingga makmal pun mereka boleh tipu. Makmal pun tak dapat kesan bahawa itu madu palsu. Yang kedua, madu asli ada sikit, dia campur dengan bahan-bahan lain. Yang ketiga, madu, dia ternak madu, dia gunakan madu dari spesies Apis mellifera, kemudian lebah itu dia beri minum makanan buatan dan kebanyakan air gula lah. Air gula tu mereka bukan gunakan gula pasir, mereka gunakan glukos dan fruktos untuk makanan lebah, sehingga kalau dicek di makmal pun tak dapat dicek bahawa itu madu palsu. Tetapi beberapa saintis, ada seorang saintis dikatakan itu pun termasuk madu palsu. Tapi macam mana pun itu bukan madu palsu, cuma dia diberhasilkan dari perut lebah. Jadi takrif madu asli itu dia mesti daripada bunga, kemudian diproses dalam perut lebah. 2 benda dia mesti ada. Baru dia namakan madu asli yang akan jadi ubat. Kalau sekiranya bukan dari melalui dua proses itu, dia tidak, kita tak boleh katakan itu madu asli. Inilah hikmahnya Allah sebut sifat lebah itu dalam Quran. Allah sebut dia bersarang di pokok, gua dan bangunan. Ini menunjukkan yang Allah maksudkan itu adalah lebah liar. Nampak? Lebah liar. Sebab Allah cerita, apa gunanya Allah cerita tempat lebah bersarang tu di gua? Sebab kalau Allah sebut Al-Quran, setiap perkataan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu mesti penting. Mesti hebat. Apa gunanya Allah sebut lebah tu bersarang di gua, pohon-pohon, bangunan? Rupanya sekarang baru kita faham bahawa Allah nak beritahu kita yang madu asli yang jadi ubat tu mesti madu daripada lebah yang bersarang di gua, pokok-pokok, bangunan. Makna lebah liar. Maaflah, jangan penternak madu merah pada saya tau. Ini Quran. Dan ada lagi menyebutkan dia memakan dari saripati bunga. Itu. Jadi kalau yang jadi ubat tu kita rujuk pada Quran yang bersarang di gua. Dan Allah cerita lagi warna dia berbagai. Ini untuk mengajar kita bahawa yang jadi ubat tu pun madu lebah liar yang madu berbagai-bagai. Kalau madu ternak, warna dia satu macam je. Warna dia satu macam je madu ternak. Bergantung pada apa makanan yang dia beri. Tapi biasanya warna satu macam je. Madu ternak. Ini Allah ajar kita melalui Quran. Itu. Kemudian balik kepada kita cuba tengok pertanyaan-pertanyaan satu dulu ya. Okay, share video ni bagus untuk rujukan, datang biasalah. Ini hari ingat. Okey.
Itu tentang lebah Yaman, lebah Yaman tadi ya. Jadi sebab itu saya tak berani nak bercakap dengan lebah Yaman, tetapi sebab dari segi logik saya mustahil lebah liar boleh dapat di Yaman dengan jumlah banyak. Sebab itu lebah side yang gua betul saya mustahil boleh dapat. Jadi kemungkinan sama ada dia madu palsu, sebab banyak dalam kalau anda tengok dalam dengan YouTube, dalam YouTube ada lebah-lebah madu-madu daripada China diekspor ke Arab. Lebah ni, madu ni diekspor ke Arab. Dan madu-madu China juga sudah menguasai pasaran madu di berbagai belahan dunia. Dan Malaysia termasuk salah satu daripada pusat transit madu lebah daripada China. Malaysia termasuk salah satu daripada sebagai pusat transit madu-madu daripada China untuk diekspor ke negara lain. Sebab beberapa negara seperti Amerika mengenakan sekatan terhadap madu-madu daripada China. Jadi dia digunakan negara ketiga dengan negara pusat transit dia, di antaranya Malaysia. Pusat transit dia untuk ke Eropah dan ke berbagai negara. Jadi itu keadaan realitinya. Jadi itu okey, pertanyaan lagi tadi, perbandingan madu lebah dengan kelulut ada juga saya tunjuk tadi. Okey, lebah tualang tetap terbaik. Dari segi kandungan enzim pun lebah tualang juga terbaik. Lebah kelulut dia macam mana pun satu lebah kelulut ni kelemahan dia lebah ternak. Yang kedua, dia hanya boleh mencari bunga dalam jarak sekitar 10 hingga 20 meter je. Berlainan lebah tualang dia boleh pergi kepada 10 kilometer. Jadi pokok-pokok tinggi dia terbang pun paling tinggi 10 meter lebah kelulut ni. 200 meter mencari, boleh terbang 10 hingga 20 meter lebah kelulut. Jadi kawasan di pencarian dia tu agak terbatas. Berlainan lebah tualang dia boleh mencari ke hutan-hutan besar. Hutan besar dan dia bersarang di pokok tinggi. Jadi itu dari segi ingredientnya pun lebah tualang lebih baiklah. Lebah tualang pun lebih baik, terutama dari segi kandungan enzimnya, dari segi terutama enzim itu penting. Kemudian dari segi HMF, saya cek lebah tualang kandungan HMF dia kosong. Kalau HMF kosong bermaknanya lebah tualang memang tidak ada toksik sama sekali. Salah satu ciri madu asli itu dia tidak mengandungi toksik. Sebab tu bacaan HMF dia kosong, paling tinggi pun 1. Kalau anda tengok air gula, teh tarik yang kita minum tu, kalau bawa ke makmal, dia punya kandungan HMF dia boleh sampai ke 500. 500 yang kita minum hari itu kandungan HMF, bacaan HMF dia 500. Itulah kandungan toksik dia. Tapi lebah tualang kosong. Kosong. Kemudian tualang emas saya beli dengan Dr. Bazrul. Kalau saya tak buka dalam beberapa hari, dia jadi bila buka tutupnya dia macam ada gas, dia berbuih. Memang madu asli dia akan berlaku fragmentasi ataupun penapaian. Jadi itu menyebabkan dia ada gas. Itu salah satu sifat madu ori ni ya, dia ada gas. Kemudian ini banyakkan pertanyaan-pertanyaan yang praktis lah ya. Doktor teruskan soalan, teruskan dengan Datuk Paduka. Okey. Tak apalah, kita bagi Datuk Paduka. Nanti ada bagi Datuk Paduka dulu. Lepas nanti kalau ada soalan-soalan lagi kita boleh jawab lagi ya. Okey. Sahabat saya, sahabat baik yang telah banyak solong saya, Datuk Paduka Terima kasih. Rosli. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Bazrul di atas penerangan yang bersemangat dan informatif yang diberikan. Seterusnya, para hadirin yang dimuliakan, bagi meneruskan sesi wacana ini, saya ingin menjemput Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Sailuddin, Fellow Penyelidikan Atma, bagi menyampaikan pembentangan beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, rakan pembentang, cermati pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu, timbalan serta tuan-tuan dan puan-puan yang termasuk ahli jawatan kuasa yang mengendalikan webinar pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi yang sudah lama saya kenal, dan apa pengalaman saya terhadap madu lebah tualang ni.
Ya, sebenarnya saya antara pengguna yang paling tegar. Ya, dan kemudian saya banyak berkenalan dengan pengambil-pengambil madu lebah ni. Kalau baru-baru ni saudara Yusri berdekatan dengan rumah dia tu, asal daripada Kelantan, Terengganu. Dan saya beli madu lebah yang diambil daripada hutan Kenyir. Memang rasanya lemak betul. Dan madu tualang saya beli daripada saudara Nizam di kampung Melekai, Melekai Johor. Dan daripada pengalaman-pengalaman yang cukup lama ni, dan ketika bujang arwah pak saudara saya memang pemanjat lebah juga. Dan pak saudara orang rumah saya sekarang pun seorang yang pemanjat lebah juga yang sebenarnya. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang cuba untuk saya bawa ke sini. Dan saya tidak akan mencerita seperti apa yang diceritakan oleh Dr. Bazrul, dan saya akan menceritakan seimbas lalu sajalah yang itu. Saya nak cerita dari segi yang tersirat. Iaitu contohnya dari segi bahasa. Dari segi bahasa yang digunakan. Kalau saya dengar seperti yang disebut oleh Dr. Bazrul tadi, juragan tua. Juragan tua ialah yang memanjat. Bagaimana boleh timbul perkataan juragan tua? Itu cantiknya istilah bahasa Melayu. Tetapi kalau di Negeri Sembilan, terutama di tempat kami di Kuala Pilah, yang tukang panjat tu dipanggil sebagai anak dayung. Anak dayung. Oh, cantik sebenarnya. Bagaimana orang Melayu dahulu boleh berfikir istilah ni. Juragan muda. Juragan muda ni adalah pawang. Orang yang berkemahiran. Dari segi mentera-menteranya yang akan saya sebutkan. Yang akan saya fokuskan selepas ini. Dan kemudian, saya dibagi tahu dan saya tengok sendiri. Pokok itu tidak boleh dipaku. Kalau mengikut yang dulu-dululah. Hari ini saya tengok macam-macam dipakunya. Daripada bawah sampai ke atas. Kalau dipaku, pokok itu lama-kelamaan akan mati. Yang biasa dibuat oleh tradisi, buluh au tu. Buluh au yang paling tua tu, ditajamkan, maka diketuk pada tiap batang tu. Dari bawah sampai ke atas. Kalau orang Negeri Sembilan kata potting. P-O-T-I-N-G. Potting. Dia diketuk, dipaku buluh tu secara bersilang. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Dan kemudian tempat pemegangnya tu disimpai dengan akar. Itu namanya siring. Siring. S-I-R-I-N-G. Siring. Iaitu di akhirnya dijadikan tangga. Tangga sampai ke atas. Itu yang cantik. Tapi hari ini paling hebat saya tengok video daripada saudara Yusri pakai tali, tak ada tangga pun. Tali tu dia panjat tali terus sampai ke atas. Macam-macam sekarang ni sebenarnya. Dan kemudian tali tempat tin untuk madu lebah tu dipanggil sebagai tali umbai. U-M-B-A-I, umbai. Itu saya kata istilah orang tua dulu mencipta istilah yang cukup hebat. Tali umbai. Yang dibuat daripada akar di dalam hutan yang cukup tahan. Dan tinnya itu, tempat madu lebah itu dipanggil sebagai dayung. Dayung panggilnya. Inilah tuan-tuan dan puan, tradisi bagaimana hebatnya dari segi perkembangan. Dari segi perkembangan bahasa. Orang Melayu yang telah dibina daripada dahulu lagi. Dari segi budaya tu. Dan hari ini saya cadangkan supaya budaya Melayu itu yang dibawa ke dalam bahasa. Supaya bahasa kita itu tidak kacau bilau jadinya. Dan kemudian, kalau kita lihat, Dato' Bazrul pun ada cerita dari segi khasiat tadi. Saya bercerita dari segi pengalaman saya. 2 sudu madu hutan setiap hari. 1 sudu pagi, 1 sudu malam. Yang biasa saya ambil, saya masukkan 1 sudu tu dalam air putih. Dan kemudian saya mahir dari segi akar-akar kayu, herba. Dan saya campurkan dengan herba dalam tu. Herba dan madu lebah, saya kacau. Dan saya setuju, ada saya baca dalam chat tadi.
iaitu menggunakan sudu kayu, sudu kayu. Itu yang paling original untuk perubatan. Dikacau, lepas tu diminum. Ada juga yang kadang-kadang letak lemon lah dan macam-macam lagi. Dan kemudian memang kesannya pertama kali kalau lebah asli, dia akan mencuci segala benda yang tak elok dalam perut. Dan saya sendiri alami. 7 hari berturut-turut memang terberak. Terberaknya dia mencuci habis. Terberaknya lain daripada yang sebelum. Memang kesannya cukup hebat. Ya, cukup hebat. Dan kemudian memberi tenaga dalam dan luaran, mengurangkan kebas-kebas tangan dan kaki, menguatkan antibodi badan untuk melawan penyakit, melegakan batuk dan kahak, mengawal gula dalam badan dan menurunkan kolesterol. Mengawal gula, ini pastikan madu itu madu asli. Kalau madu tiruan, dia menambah gula, menambah penyakit lagi misalnya. Kemudian memberi nutrisi lengkap untuk badan terus berfungsi dengan baik. Dan satu lagi yang paling menarik yang sebenarnya ialah anti penuaan. Jadi maknanya kita boleh nampak muda. Anti kanser, anti bakteria dan anti asma. Dan ini saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri ya sebenarnya, yang asma. Dan kemudian dikatakan positif COVID, akhirnya dicek balik, ya sebenarnya bukan COVID. Asma tu. Asma tu makin lama makin berubah. Ya, makin berubah, makin elok. Dan kemudian, lebah ini biasanya dalam tradisi sastra orang Melayu, banyak diungkapkan dalam pantun-pantun Melayu. Sebagai lambang dalam tu. Bukan lebah sebarang lebah, lebah hinggap di rumpun bulu. Bukan sembah sebarang sembah, sembah menyusun jari 10. Bukan lebah sebarang lebah, lebah hinggap di pohon nangka. Bukan sembah sebarang sembah, sembah adat dengan pusaka. Ini biasa. Mana itu menggambarkan suasana masyarakat pada ketika itu. Kemudian saya cuba bacakan lagi dan saya cuba kaitkan dengan tradisi lebah ini. Adapun awal tatkala masa dahulu, naik di atas bukit bintang penjaring, berkecalang pelantak besi kemuntung membilang tungku, penyengat di atas timba jalan simpang 4, selilit pulau Pereca, selembang tanah Melayu, sealam Minangkabau, sealam Jonan terbuka air segantang selubuk, selenyap bunyi malam. Kuk gagak dah jadi hitam, kuk bangau dah jadi putih. Ada tak lapuk deh hujan, tak lekang deh panas, tak kuning deh kunyit, tak lemak deh santan. Kuk dibasuh berhabis air, kuk dikikis berhabis besi. Panjang lagi. Itu namanya terasul. Sejarah asal usul. Sebab kami rata-rata daripada Negeri Sembilan, kebanyakannya ada kaitan dengan Minangkabau. Yang Minangkabau yang berkahwin dengan orang asal Negeri Sembilan. Jadi tradisi mengambil lebah itu sudah bercampur. Iaitu tradisi Minangkabau dengan tradisi orang asal itu sendiri. Saya bersetuju seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Bazrul tadi. Kalau di Negeri Sembilan, di dalam hutan itu, siapa yang dulu masuk dan kemudian dia orang akan menandakan, dia orang akan bersihkan pokok-pokok sialang itu. Kalau ada 5 pokok sialang yang dijumpai, akan dibersihkan keliling. Dia akan bersihkan keliling, bahawa itulah pokok kepunyaannya. Biasanya kalau di Negeri Sembilan ada 12 suku. 12 suku, dan pokok-pokok ini adalah kepunyaan suku-suku. Suku Biduanda, suku Seri Lemak, suku Tanah Datar, suku Simalanggang, suku Tiga Batu, suku Tiga Nenek, suku Batu Belang. Mana kepunyaan suku-suku. Kalau nak diambil madu itu, kena dimaklumkan kepada ketua suku. Apa ketua suku kalau yang di Negeri Sembilan? Buapak dan satu lagi lembaga namanya. Apa yang didapati itu adalah hak suku. Hak suku. Tapi hari ini saya nak melontarkan pandangan. Saya tidak tahu apa yang berlaku pada hari ini sebab hutan-hutan itu ada tuannya. Ya, ada tuannya, ada empunyanya.
Jadi kalau kita nak ambil, ya mesti ada adab-adabnya. Contoh, ya, rimba dalam. Apa tanda rimba dalam? Kayu besar berkayu kecil. Kayu kecil beranak laras, akar semirat jalin-jalinan. Apa tanda rimba larangan? Rimba dikongkong dengan adat. Adat ni maknanya peraturan. Bukan nikah kahwin saja. Rimba dipelihara dengan lembaga. Itu yang saya kata tadi. Dikawal oleh suku, oleh ketua adat itu. Tempat tumbuh kayu-kayan, tempat diam binatang hutan, kayu tak boleh dirosak-rosak. Binatang tak boleh dibunuh mati. Kalau mengambil, harus meminta. Ini bukan saya kata. Ini seni tradisi dulu berkata. Ada kata-kata adatnya, ada terombanya. Meminta kepada pemegang adat. Meminta kepada kepala suku, kepada batin atau penghulu, ya, dan kepada pemegang undang. Kalau diambil, dirosakkan, dimakan oleh adat. Kalau diambil, dirosakkan, dimakan oleh adat. Dilanda oleh lembaga, dihukum oleh undang, itulah tanda rimba larangan. Tempat kayu ramuan rumah, tempat kayu lebat buah, tempat kayu banyak getah, tempat gaharu dengan dama, tempat rotan dengan menjala, tempat binatang beranak pinak. Ya, tempat binatang beranak pinak. Apa tanda kepungan sialang? Saudara, Dato' Bazrul pun ada sebut tadi. Tempat sialang nampak dahan. Tempat lebah membuat sarang. Rimba dijaga, dipelihara. Rimba tak boleh ditebas tebang. Ditebas, dimakan adat. Ditebang, dimakan undang. Bukan maknanya ada bala bencana. Maknanya itu melambangkan bahawa ada peraturannya. Ada keedahnya. Baik. Kalau di Kuala Pilah, kalau di tempat saya, yang saya duduk sekarang dengan isteri saya. Saya duduk di kaki gunung. Kaki gunung yang dipanggil sebagai Gunung Jono. Hutannya masih lagi tulen. Di situ memang banyak pokok sialang dan orang mengambil lebah sialang. Ada beberapa bukit di situ. Bukit Pupui misalnya. Saya ada meneliti beberapa sejarah lama. Misal kata Tok Kamat, makamnya masih ada. Jatuh daripada mengambil madu lebah tualang ini. Madu lebah tualang. Jadi, tuan-tuan dan puan, kalau harganya mahal, tidak jadi masalah ya sebenarnya. Bila saya tengok dia manjat itu pun memang berpadanan dengan harganya. Dan kemudian di tempat saya itu juga, di Gunung Jono itu ada kawasan dinamakan Ponak 9 Batang. Memang cantik betul. Setiap pokok sialang akan ditentukan untuk kepunyaan siapa. Dibersihkan dan tidak boleh orang lain ambil. Kalau diambil, pernah saya temuduga seorang tua, pokok sialang keturunannya, pokok tualang keturunannya, diambil, dicuri. Tak jadi nak panjat. Bila nak panjat, hari hujan. Mungkin kebetulan, mungkin juga itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mesejnya jangan tamak ya sebenarnya. Biasanya tuan-tuan dan puan, ya, yang kalau lebah tualang, lebah sialang ini, biasanya dia akan menghisap madu bunga kembang semangkuk. Bunga kembang semangkuk. Bunga kembang semangkuk ini pun dari segi herba, dia ada khasiatnya untuk pemulihan badan kita. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, bila makan ataupun minum madu lebah, saya tidak hairan bahawa banyak penyakit yang boleh jadi sembuh. Sebab lebah itu akan mencari, akan menghisap madu ataupun bunga daripada pokok-pokok yang memang ramuan herba. Ya, yang memang ramuan herba. Kalau di tempat kami, mengambil madu lebah itu adalah lambang muafakat. Orang kampung kami biasanya kalau ambil madu lebah, dikatakan ambil nisan. N-I-S-A-N. Bukan N-I-S-A-N. Kalau nisan itu batu kubur. Dan kemudian
Orang kampung biasanya sudah pasti akan menyimpan madu dan lilin ya untuk dibuat ubat. Ya, kalau zaman dahulu madu ini seperti yang saya sebut tadi adalah kepunyaan suku-suku, ya, kepunyaan suku-suku. Baik, saya nak pergi kepada apa yang Dr. Bazul sebut mentera tadi. Mentera. Saya lebih cenderung untuk mengaitkannya dengan sandoi, bersandoi. Ini salah satu lagi cabang puisi Melayu tradisional yang boleh diletakkan dalam sastra Melayu, bersandoi. Sandoi ini adalah sastra lisan berbentuk puisi. Sandoi bermaksud pujuk. Sandoi, sandoi, dodoi, mana pujuk. Ya, jadi apabila nak mengambil lebah, kena pujuk. Kena pujuk. Saya bukan nak kontra dengan pengambil-pengambil madu lebah yang ada sekarang. Saya perhatikan tutup apa semua, panjat sampai ke atas, kemudian dia terus ketepikan saja lebah tu terus ambil. Saya tidak menolak cara seperti itu. Tapi saya pernah lihat beberapa video dan saya bertanya kepada beberapa orang daripada bawah bagi salam, baca bismillah, lepas tu salawat, panjat sampai dekat lebah tu akan bagi salam. Itu biasa. Tapi kalau dulu-dulu saya pernah mencari lagu-lagu madu lebah ini bersandoi, berdodoi, maknanya memujuk. Sebab kalau nak tuan-tuan dan puan-puan bayangkanlah, kita panjat pokok tu, kita ambil, kita halau, kita ambil, kita buat balik. Bayangkan kalau kita masuk rumah orang, kita ambil barang orang tu, sudah pasti orang tu akan marah. Ambil, lepas tu kita buat balik. Dan saya tidak kata perbuatan pengambil madu lebah ni salah, tak. Yang saya nak menyebut ini adab orang dulu-dulu. Kalau sebelum nak pergi mengambil tu, dia ada berkumpul ramai-ramai. Ya, dia ada bacaan doanya, ya, dia ada niat-niatnya yang tertentu. Contohnya, Datuk yang menunggu di tempat ini, penjalar hidup yang menunggu di sini. Aku tahu asal kau jadi, kau datang dari gaung Semantan, cucu minta lalu. Ini antaranya. Ada perkataan Datuk di situ. Datuk, maknanya saling hormat menghormati. Dan kemudian ada juga perkataan-perkataan gaung di situ. Dan ayat-ayat yang biasa digunakan adalah ayat yang indah-indah. Yang kita hari ini tak terfikir perkataan itu. Assalamualaikum. Batang bernama Raja Berdiri. Urat bernama Raja Bersela. Dahan bernama Sawa Melampai. Ranting bernama Si Ular Lidi. Daun bernama Putri Meninjau. Tengok. Ungkapan-ungkapan itu memuji. Sebab kita nak ambil madunya ni. Memanglah perbuatan ini agak lambat, lewat. Dan saya pernah mendengar kalau di kampung saya itu, di pokok sepetir. Pokok sampai ke atas, dinyanyi-nyanyikan ni. Biasa ni diambil di waktu malam. Tapi hari ni tak. Pagi boleh, tengah hari boleh, petang boleh. Asalkan selamat dari segi kedudukan badan. Yang saya nak bercerita ini, dahulu-dahulu, inilah caranya. Dan kemudian, melikai di belah 4, ketiga dengan isinya, naik mahligai 7 tingkat, menengok syurga dengan isinya. Panjat pokok tu diibaratkan mahligai 7. Mahligai 7 ni kan hebat, tuan-tuan. Lepas tu nak tengok syurga. Syurga tu, sarang-sarang lebah tu lah. Nak tengok isinya. Sebab, kata orang tua-tua, dia ada putrinya. Dia ada rajanya yang menjaga. Sebab itu kita nak pujuk. Biasanya kalau dulu
dia akan gunakan apa nama tu batang sirih. Batang sirih yang sudah mati tu, itu yang dibakar, diikat, dibakar, diperasap. Ya. Patung kepalanya merah, mari dicemok dengan hujung lidi. Pawang bergantung kepada Allah, pawang bertongkat kepada Nabi. Cincang-cincang nangkakan, cincang mari dari menyalai. Jangan pawang barang rasakan, pawang bergantung di rambut sehelai. Cincang-cincang cendawan, cincang mari bersuta-suta. Sahaya berpesan dengan awan, rambut sehelai dibelah 3. Kenapa disebut awan? Sebab ambil hari malam, dia nak supaya awan menutup bulan, supaya gelap. Bila gelap, agak selamat untuk nak ambil. Itu menurut yang saya faham daripada sandoi ini. Saya teruskan lagi ya. Cincang-cincang cendawan, cincang mari di buku bulu. Saya berpesan kepada awan, bintang jangan diberi tumbuh. Maknanya, kalau orang Melayu kata ini doa. Doa kepada Allah SWT ni. Ya, supaya bintang ini ditutup oleh awan. Ya. Nanden burung si nanden bersarang di hujung karang. Turunkan apalah si raja angin. Pawang membawa si hampa layang. Dia nak angin datang. Bila angin datang, dia akan tiup apa tadi? Api. Api yang asap yang dia tadi. Dan kemudian lepas itu akan mengikut sampai ikut angin tu. Kalau ke bawah lah. Ke hilir. Anak uncle terdayu-dayu. Ia menghisap bunga sengkuang. Hitam manis bukakan baju. Hendak menengok panau berturang. Tengok. Dia nak minta tu. Panau ni cantik pada orang Melayu dahulu. Dia nak buka sarang lebah tu. Pasal nak ambil madu tu. Dato' Bazrul pun ada sebut tadi. Ada bahagian yang ditinggalkan. Ada bahagian yang boleh ambil. Tak? Hei putri sidang dayung. Jangan kau lengah. Singgah di dahan. Jangan kau lengah. Singgah di ranting. Jangan kau lengah. Singgah di daun turun mengikut. Si bunga kembang. Bukanlah bunga sebarang bunga. Bunga kembang si anak dayung. Maknanya dia nak pujuk lebah tu supaya bagi orang yang nak ambil tadi. Apa yang saya nak katakan ni ialah adabnya. Biar mati anak, jangan mati adab. Sopan, santun, adab, budi, pekerti apabila nak mengambil. Dan saya tidak nafikan apa yang diambil oleh pengambil sekarang. Saya nak cerita yang dulu-dulunya. Itulah caranya. Kain kecil panjang 9, cukup 10 dengan rambutnya. Bujang kecil tidur bertilam, tinggal peluh dengan baunya. Ini satu lagi. Ayun tanjak buaikan tanjak datang dari Jawa. Ayun anak buaikan anak bertimbang dengan nyawa. Ini proses pengambilan. Bunga sana kembang sejemput, siapa cakap akan mengarangnya. Tuan punya datang menjemput, siapa cakap akan melarangnya. Keduduk di balik rumah, uratnya hingga melantas tiang. Duduklah yang empunya rumah, pawang bermohon berjalan pulang. Ini apabila nak balik. Nak balik pun, dia tabik hormat juga pada tempat itu. Pada lebah yang ada di situ. Hendak dulang diberi dulang berisi sarung badik. Pawang bermohon berjalan pulang. Adalah musim pawang berbalik. Maknanya itulah yang cukup cantiknya. Dan saya teruskan sedikit lagi. Sandoi ini digunakan berulang kali. Bukan setakat satu pelengkap saja. Dan dinyanyi-nyanyikan daripada bawah. Seperti yang kata Dato' Bazrul tadi. Bawah, tengah, dahan, atas sampai ke bawah. Dinyanyikan. Assalamualaikum si Raja Kayu. Batang bernama Raja Berdiri. Urat bernama Raja Bersela. Kulit bernama si Balun Tulang.
daun bernama si layang-layang, daun bernama sawa melampai, ranting bernama si ular lidi. Ini melambangkan kan kancing halus. Itu cantik. Orang Melayu dulu berfikir. Dia tengok benda tu maka lahirlah kata-kata ini. Ya. Bunga bernama si subang gading. Kan bunga dikaitkan dengan subang. Buah bernama si lambung buntat. Ya, pucuk bernama putri meninjau. Kulit bernama si lumba-lumba. Jadi saya takkan habiskan yang ini. Cuma saya nak buat kesimpulan awal. Kesimpulan awal, kita tidak boleh mengatakan bahawa orang Melayu dulu tidak berfikir ketika ia nak mengambil madu lebah itu. Ya, penakit pisau siraut. Ambil galah batang lintabung, selodang jadikan niu, air nas titik jadikan laut, tanah nas kepal jadikan gunung, alam terkembang jadikan guru. Orang Melayu dulu berfikir. Maka ada proses penciptaannya, menteranya, sandoinya, dan semuanya itu berulang kali. Alah bisa tegal biasa. Ya, maka itulah. Semuanya itu dibuat secara muafakat, secara musyawarah. Dibuat secara kebersamaan. Ini yang cantiknya. Ini yang cantik. Jadi, saya nak sarankan supaya bukan kita nak balik semuanya. Kita baliklah part-part yang tertentu. Ada doa-doanya. Ya, ada adab-adabnya tertentu untuk kita mengambilnya. Sebab hari ini saya perhatikan dalam video, kalau dulu, yang di atas dengan di bawah tidak boleh bersaut-sautan. Kalau dia nak bersaut-sautan, ada panggilannya. Ada sebutannya. Bukan boleh cakap, "Woi, Baldi itu siap." Tak ada. Dia akan panggil anak dayung. Yang bawah pula akan dia akan panggil bawah, pawang. Pawang. Jadi ada istilah-istilahnya. Ada kod-kodnya yang tertentu. Yang bawah dengan atas pun ada kod-kodnya yang tertentu. Jadi, saya harap apa yang saya nak sebutkan ini, saya nak nyatakan bahawa sandoi itu perlu kita kembangkan. Sebab ini adalah seni berbahasa orang Melayu yang cukup hebat. Ya, perlu kita kembangkan. Tidak semestinya dikembangkan ketika mengambil madu lebah saja. Mungkin boleh kita kembangkan ketika di pentas ataupun di mana-mana untuk menunjukkan seni berbahasa orang Melayu yang cukup hebat. Terima kasih untuk awal ini. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Paduka di atas pembentangan sebentar tadi. Berbagai material dibaca untuk inilah. Seterusnya bagi sesi soal jawab, izinkan saya meraihkan soalan daripada Facebook yang bertanyakan tentang tualang tembaga emas dan biasa, apakah khasiatnya dan boleh diterangkan. Yang kedua, apakah panduan untuk menguji keaslian madu agar tidak tertipu yang ada 80% di pasaran? Boleh Doktor atau Datuk Paduka? Itu lebih baik pergi ke Dr. Batul. Okey. Dia satu tentang pertanyaan tadi tualang emas. Tualang emas ni sebenarnya dari bagi orang kampung. Lu tak ada istilah tualang emas dengan tualang apa ni, semuanya tualang. Tapi ada tualang ni ada yang warnanya kuning dan rasanya rasa bunga sedap. Itu biasanya ada pada musim bunga hutan sedang menjadi, iaitu antara bulan 4 sehingga ke bulan 6, bulan 7. Itu akan dapat madu lebah biasanya warna kuning dan sedap. Kajian saya mendapati itu adalah faktor bunga dia, bunga hutan. Itu yang disebut kadang-kadang saya katakan tualang emas. Yang kedua, kalau dah hujung-hujung itu dah masuk bulan-bulan 6, 7, 8 tu warna dia dah agak gelap. Sebenarnya dia bercampur dengan bunga sawit. Mungkin bercampur dengan bunga sawit, warna dia agak gelap. Jadi itu. Jadi segi khasiatnya
Wallahu alam, kita tak dapat pastikan perbezaan khasiat, tetapi segi rasa dari segi wangi semua memang yang warna kuning itu lebih sedap lah yang daripada bunga-bunga hutan. Saya biasanya ada dua kita iaitu. Yang kedua, pertanyaan apa tadi? Apakah panduan untuk kita menguji keaslian madu atau Ini tipu? sebenarnya mitos tentang madu asli ini banyak. Ada yang kata tuang dalam piring, kemudian gelek-gelek jadi macam sang lebah, itu madu asli. Itu pun bukan. Kalau anda ambil kicap pekat tu, tuang pun jadi sang lebah juga. Macam sang lebah juga. Jadi itu tak boleh uji. Kemudian ada yang kata taruh dekat kertas, kemudian kertas tu menyebar, kalau menyebar itu tak asli, itu pun bukan, itu faktor kecairan. Jadi tidak ada satu pun cara untuk menentukan madu itu asli secara manual. Tak ada cara. Ada yang kata semut tak datang kalau madu asli. Madu asli semut datang. Ada yang tak datang itu biasanya faktor pollen. Kalau pollen dia banyak, madu semut tak suka. Sebab dia rasa dia masam sikit. Jadi semua mitos-mitos tentang madu asli itu adalah tidak benar. Mitos madu asli gelek dengan piring jadi sang lebah tu tak betul. Mitos madu asli katanya semut tak datang, itu pun tak betul. Mitos madu asli kalau boleh dibakar, itu pun tak betul. Semua tu tak betul. Sebab itu tidak ada satu cara pun untuk menentukan keaslian madu. Bahkan makmal pun sekarang tak boleh lagi menentukan keaslian madu. Kerana ingredient madu itu sudah boleh dibuat oleh pembuat madu palsu. Dia boleh tiru ingredient madu itu. Dia boleh tiru ingredient madu. Sebab itu sebenarnya tidak ada satu makmal pun di dunia ni, di Malaysia apalagi di Malaysia, yang berhak mengatakan madu itu asli atau tidak. Tak berhak. Tak boleh. Saya boleh sebut satu-satu makmal yang dia sebenarnya makmal tu tak sebut madu asli, tapi penjual madu katakan, dia pegang surat daripada makmal tu, dia katakan madu tu asli berdasarkan ni sijil dia kata. Itu bukan. Ada satu makmal tu disebut menyerupai madu asli, tapi menyerupai bukan mensahkan madu tu asli. Menyerupai itu maknanya berdasarkan ingredient dia macam ingredient madu asli. Tapi pembuat madu palsu pun boleh tiru ingredient madu asli. Kandungan glukos, kandungan fruktos, kandungan maltos dia, kandungan bahkan enzim pun dia boleh tipu. Semua dia pembuat madu palsu boleh buat. Sebab madu palsu ni bukan dibuat dalam sekilo 2 kilo, orang ni buat berjuta kilo, big industry. Ada juga madu palsu yang dibuat dalam kuali dan segala macam. Jadi tak ada. Kalau itu pertanyaannya, jawapannya tak ada cara membezakan madu asli dan madu palsu. Ada ciri-ciri madu asli, di antaranya di atasnya ada pollen, selalu pollen ya, pollen. Pollen ni dia adalah debunga yang dikawinkan debunga jantan dengan betina. Itu selalunya diambil oleh lebah, dia lekat pada kakinya. Jadi sebab itu setiap madu mesti ada pollen. Tapi sekarang ni pun pembuat madu palsu dah pandai buat pollen palsu. Tapi itu memang ya. Kalau nak ciri madu asli mesti ada pollen. Pollen mesti ada pada atas dia. Itu. Dr. Fazrul. Ya saya. Saya nak kongsi sebenarnya. Dan sebenarnya yang selalu kita bincang dulu lah. Saya rasa kita elok balik pada asal yang kalau nak puaskan hati kita, kita sama-sama pergi ikut. Itu cara dia. Kita pergi ikut. Lepas tu bila turun, aku nak banyak ni. Jadi kita tengok dan kita rasa betul. Kalau disengat, macam mana bengkaknya. Jadi di situ ada satu pengalaman. Jadi saya cadangkan Dr. Fazrul kena tulis benda-benda macam ni. Itulah insyaAllah. Bila tengok Datuk Rosli tadi bercakap tadi, maknanya insyaAllah kita akan buat satu penyelidikan dan kita akan terbitkan satu buku tradisi lebah tualang. InsyaAllah. Tunggu. Ni semua kita punya penonton hari ini tunggu terbit buku tu. InsyaAllah kita akan terbitkan. Sebab daripada pengalaman saya, kalau saya nak beli satu madu tu, sebab tu saya berkawan betul dengan pemanjat-pemanjat tu, dengan orang orang asli. Saya akan pergi duduk dan saya akan pergi ikut. Saya akan jadi seperti dia untuk nak tengok dan ketika itu kita minum. Dan kita akan dapat rasa gulanya, dia bukan gula biasa yang ada di luar. Memang gula daripada bunga itu sendiri. Sebab
lebah-lebah itu akan pergi menghisap madu-madu daripada bunga-bunga herba yang ada banyak khasiat di hutan. Sebab baru ni saya berkenal dengan saudara Yusri daripada Kelantan Terengganu yang diambil daripada Kenyir, daripada hutan Kenyir. Dan saya sendiri rasa, saya minum, saya tengok videonya betul. Rasanya lemak. Dan saya peminat madu lebah yang paling tegar, saya tahu mana yang tipu, mana yang bohong. Saya rasa itu salah satu kaedah lah cadangan. Sekian. Kemudian saya nak tambah lagi, kalau kita nak kenal madu asli itu saya beritahu tadi. Sebab itu saya pun kalau setiap madu saya mesti ikut ke hutan, ataupun adik saya ataupun adik ipar saya, ada 3-4 orang yang memang kerja dia mengikut memanjat ke hutan. Jadi setiap pergi ke tim tu kita ikut dia ke hutan. Jadi sebab itu saya tahu tradisi memanjat madu lebah ni seperti yang Datuk Rosli tadi cerita tu, untuk di Malaysia dah hampir tak ada. Sebab saya minat. Ya betul. Hampir tak ada. Kalau pemanjat, saya tahu kalau pemanjat di Jerantut, pemanjat di Terengganu, pemanjat di Gomusang, benda-benda ni dia tak ada lah. Dia orang manjat pakai paku, terus dia manjat pakai paku. Kejap saya nak rakam juga sikit ni. Okey, panjat sekarang ni dia selalu manjat pakai paku dan memanjat pada siang hari. Ada juga manjat malam, tapi kebanyakan memanjat siang hari. Kalau pemanjat-pemanjat di Terengganu dia agak profesional sikit, mereka ada tali keselamatan. Tapi kalau pemanjat di Pahang kebanyakan tak ada keselamatan. Dia terus manjat je. Dia terus manjat je. Jadi itulah. Kemudian yang perlu mungkin saya tambah lagi tentang jenis-jenis madu tadi tu, saya pun dah sentuh tadi. Bolehlah apa-apa kalau ada pertanyaan kita boleh jawab lagi lah. Ada soalan, Datuk Paduka silakan. Ada saya tengok tu Datuk Fazrul, beza madu lebah dan madu kelulut. Kalau daripada pengalaman saya, kalau madu lebah yang original betul, dia ambil bunga-bunga yang original daripada dalam hutan yang berbagai-bagai dalam tu. Betul. Bunga kembang semangkuk. Kalau madu kelulut, ada ramai kawan saya yang bela madu kelulut ni, bunganya tu memang ditanam. Bunga pengantin menangis, saya lupa dah. Air mata pengantin. Air mata pengantin. Pengantin menangis pula dah. Air mata Pengantin mana menangis? Pengantin mesti gembira. Dia suka gembira lah dah. Dan bunga tu memang dibuat-buat. Ditanam di situ, ditanam di situ, ditanam di situ. Jadi maknanya kita boleh bayangkan bunga yang dibuat-buat, yang ditanam situ dengan bunga yang ada dalam hutan. Maknanya yang dalam hutan tu yang lebih tinggi khasiatnya berbanding dengan kelulut. Itu pandangan saya lah. Dia tak boleh, macam mana pun tidak boleh mencapai tahap madu tualang. Macam mana pun madu kelulut ke madu apa pun tak boleh. Sebab madu tualang ni memang diambil daripada pokok-pokok hutan. Kalau madu ternak ni dia mesti diberi makanan tambahan juga, sebab pada masa tertentu dia tidak boleh bunga sekitar dia tak boleh cukup. Kalau madu hutan ni dia memang betul lah kata macam Datuk Rosli kata tadi, dia ambil daripada pokok-pokok herba. Dia antara sungkai, bunga sungkai dia suka. Putat. Anda tengok putat tu bunga dia banyak tu. Tu pun lepas ambil juga. Apa tu kalau musim buah ni dia suka ambil buah durian, bunga durian. Banyak lagi bunga-bunga hutan. Jadi bunga ni memang ada khasiat, memang bunga herba. Jadi tak boleh, kalau nak madu tualang tak boleh banding dengan apa-apa madu pun di dunia ni. Saya berani cakap di dunia ni tak ada yang boleh banding. Dia punya hebatnya khasiat madu tualang ni. Tu. Hello? Datuk Rosli boleh tambah lagi? Aku tengok soalan. Ada soalan lagi? Tambah. Macam terputus sekejap. Soalan di ruang chat ni tentang mitos ataupun fakta. Dia berkaitan tentang madu ni betul ke tak boleh kacau dengan besi? Atau madu ni boleh ke ada pantang larang ke aku nak makan campur dengan yang lain? Ini madu dengan besi lah. Ini paling banyak soalan. Dia macam ni. Kajian saintifik tak ada mengatakan tak boleh. Tak ada kajian saintifik. Tetapi dalam tradisi pengobatan Cina, herba dia memang tak boleh pakai sudu besi. Jadi maknanya untuk selamat tak usahlah pakai sudu besi. Tapi tak ada kajian saintifik, tak ada mengatakan tak boleh pakai sudu besi. Kemudian campur-campur ni jangan campur sembarangan. Sebab jangan campur sembarangan. Kalau nak campur madu dengan herba-herba, kena minta nasihat orang yang memang tahu tentang itu.
Yang tahu tentang itu. Tapi banyak lah yang biasa dah umum yang campur dengan lemon, dengan bawang putih. Yang selalu orang suruh campur. Kemudian dengan apa lagi? Halia. Itu terserahlah. Itu kena tanya pakar-pakar herba pula lah. Itu kena tanya pakar herba. Tapi insya-Allah madu saja pun kalau tak campur dengan apa-apa pun, insya-Allah dia sudah jadi ubat. Madu saja pun dah mencukupi. Datuk Rosli sendiri, dulu dia masa diopsi dia guna madu saya. Tengok apa kesan daripada kesihatan dia. Tanya dia. Dia pengelak tu lah. Tapi ada dia punya tambahannya yang sebenarnya madu tu yang biasa saya buat saya campurkan dengan air dukung anak. Dukung anak ni satu herba yang boleh membersihkan segala dalam perut kita ni, toksin, bakteria yang sebenarnya. Dan kemudian saya campurkan dengan tongkat ali, misai ali, janggut ali pun ada ya sebenarnya. Dan kemudian minta maaf saya cakap, kalau nak kuat dengan akar dedawai misalnya. Sebab tu bila aku kahwin arwah isteri aku dah meninggal, aku kahwin. Sebab tu badan okey sebenarnya. Sebab itu antara campurannya. Dan kemudian saya fikir testimoni klinikal sendiri itu pun penting juga. Sebab Datuk Basrul pun dah cakap kalau pergi ke mak-mak kan, dia sendiri boleh cipta. Bayar sikit kan boleh lulus. Ni kita rasa sendiri. Memang. Saya baru-baru ni ada kawan daripada luar bawa durian musangking. Saya balun sebiji. Memang sedap betul. Lepas tu perut saya dah naik sebu, angin. Lepas tu saya panggil orang rumah, saya ambil madu sikit buat. Lepas tu kentut pun keluar lepas tu. Tak sampai 2 minit. Lepas tu dia okey. Dia okey sebenarnya. Itu kesannya sebenarnya. Itu jadi insya-Allah lah tuan-tuan, kalau untuk pengobatan ke untuk apa, insya-Allah amal lah madu ni. Yang lain-lain tu yang lebih penting lagi kita memahami seminar kita ini, webinar ini bukan hanya nak tahu tentang madu, tapi juga kita nak tahu tentang tradisi bahawa madu tualang ni adalah sebahagian daripada tradisi orang Melayu dan budaya Melayu. Ada tradisi. Menarik tadi yang Datuk Rosli cerita. Sebenarnya itu yang Datuk Rosli cerita tu juga ada di Sumatera dan segala macam. Di Semenanjung dulu juga ada, tapi benda-benda banyak hilang. Saya tahu sikit, tapi Datuk Rosli nampaknya lebih banyak tahu daripada saya tentang benda tu. Tapi kalau proses nak manjat madu lebah secara moden ni, ataupun nak ikut manjat sesekali, bolehlah ikut nanti. Okey. Tapi yang satu lagi, lebah tualang belum habis. Belum punah, masih banyak. Dan saya ialah bila dah banyak penerbangan kawasan hutan semua kan, memanglah pokok tualang ni kalau pengambil malak tu dia tak kira, dia tebang semacam je. Mak cakap lah, dia tak kira, dia petualang ke apa, dia membat semacam. Memang itu sedih sikit lah. Kalau boleh kita masukkan dalam akta supaya pokok tualang jangan ditebang lah. Kalau ada pun pembersihan hutan, pokok tualang jangan ditebang. Pokok tempat lebah sekarang. Okey, doktor. Selalunya kita tahu tentang khasiat madu kan. Kalau sarang madu tu ada khasiat juga ke doktor? Dia kajian saintifik tak ada. Benda sarang madu ni orang tak ambil. Kita kalau ambil madu, kita tak ambil sarang dia, kita ambil bahagian atas dia, biwek. Jadi biwek ni, apa khasiat biwek ni? Menurut pengamal perubatan alternatif, biwek ni ada khasiatnya, di antaranya ubat asma. Tapi tak ada kajian saintifik, saya tak ada jumpa di jurnal. Ini hanya kata-kata daripada pengamal perubatan alternatif saja. Sebab tu saya tak berani nak cakap. Sebab sarang lebah ni sebenarnya tuan-tuan jangan terpengaruh tahu, sarang lebah yang ada di pasaran yang dia orang buat air segala macam tu. Itu wallahualam lah, tapi itu bukan sarang lebah yang sebenar. Sarang lebah yang sebenarnya dia tak boleh dimakan. Dia kalau kita kunyah-kunyah dia macam chewing gum, lepas tu kita keluarkan balik. Tak boleh telan. Tak tertelan. Tapi kalau yang boleh dimakan itu wallahualam lah, saya malah nak cerita lah. Tapi saya tengok dalam YouTube dia orang buat pakai acuan. Saya tengoklah dalam tu dia orang buat pakai acuan. Itu. Macam mana nak tahu madu asli atau madu campur? Tak ada cara nak tahu. Tak ada cara. Makmal pun dia orang boleh tipu.
Jadi madu ni kepercayaan sajalah. Kepercayaan. Caranya tuan ikut ke hutan. Kalau tak mampu ikut ke hutan, cari orang yang tuan percaya. Itu saja. Sebab itu saya sendiri pun kalau madu pun saya ikut ke hutan ataupun ada orang percayaan saya yang menjaga ke hutan. Saya tak ambil madu daripada perai, tak berani ambil. Apalagi beli di kedai. Tak berani, sama sekali saya tak berani. Kalau tak turun depan mata saya, depan mata adik saya, atau ada yang menyaksikan, ataupun pemanjat yang memang kita sudah kenal. Kalau beli dengan perai, beli dengan orang yang ni madu saya asli begini-begini, itu tak adalah. Tak berani. Apalagi madu import lagi tak berani. Okay, untuk tujuan perubatan, ada tak kajian rasmi untuk menentukan dos-dos pengambilan khusus untuk penyakit tertentu? Yang kedua, madu Indonesia adakah kualiti dia sama dengan di Malaysia? Dia madu ni tak kira lah di Indonesia ke, Burma ke, Kemboja ke, Nepal ke, kualiti sama. Tapi masalah tu madu tu asli atau tidak. Tuan tunggu ke bawah pokok. Saya ada kawan saya daripada Kemboja. Dia ambil sendiri madu tu di Kemboja. Depan mata dia kata dia. Tapi dia jual di Malaysia 400 kilo. Di Kemboja, madu Kemboja. Sama madu kita. Dia tunjuk saya sama. Itu. Jadi khasiat tak masalah. Madu mana pun di dunia ni tak jauh beza. Apalagi madu di Indonesia, madu di Thailand. Semua tu madu daripada spesies Apis dorsata. Spesies lebah dia sama, pokok dia pun sama. Cuma masalah ni, betul tak? Ori tak? Itu je. Ori tak ori itu. Wallahualam. Baik, satu yang saya nak kongsi sebenarnya, yang cerita pasal asli ataupun tidak tu. Saya pernah pergi ke rumah rakan saya, saudara Nizam tu. Masa dia packing madu tu, saya tengok sendiri sebenarnya sebab saya nak puaskan hati saya. Masa dia packing tu, dan lebah-lebah yang ada di keliling tu datang. Dia datang sendiri. Datang dan hinggap di sarang madu tu, di tempat madu tu. Jadi ini menarik ya sebenarnya. Dan kemudian satu lagi, sarang madu lebah itu, kalau betul-betul asli, saya pernah lihat testimoni kepada beberapa orang, kalau diamalkan benda tu, yang sebenarnya dia ada kaitan dengan kulit tu. Maknanya kulit yang halus, kulit yang cantik yang akan berlaku selepas tu ya sebenarnya. Dan ada saya baca ni, madu untuk letak dekat muka, betul. Benda tu betul, yang sarang tu sebenarnya. Tapi, bak kata Dr. Bazrul tadi, pastikan sarang itu adalah sarang madu lebah asli. Bukannya sarang madu lebah buatan. Dan kemudian sarangnya itu boleh dibuat lilin ya sebenarnya, buat lilin. Kadang-kadang kalau orang tua dulu, dia boleh mengubati sakit residong di telinga. Dia boleh tarik sebenarnya, bakar, tarik kuman tu. Ini hebatnya seni tradisi Melayu dulu sebenarnya. Tindak balas makan madu dengan buah durian. Ya, buah durian ni panas dan madu ni pun panas. Saya pernah buat seperti itu. Memang badan kita panas jadinya sebenarnya. Tapi kadang-kadang saya berfikir bahawa COVID-19 ini takut pada benda yang panas. Jadi dia tak akan hinggap pada badan yang panas seperti itu ya sebenarnya. Dan tapi janganlah sampai ke tahap melampau. Kalau sampai ke tahap yang melampau, ini akan membawa mudarat ya kepada diri dan badan kita. Ya. Ya, Dr. Bazrul. Ya. Apa pula? Suami saya pernah cuba madu Dr. Bazrul secalit. Terus dia rasa reaksi macam kata-kata tegak. Seperti alergi. Sebelum ini pun dia makan madu keluar asli. Terus dia rasa macam tu sampai semput macam asma. Yang ni Dr. Bazrul kena jawab. Dr. Razana. Asma insyaAllah sangat bagus dirawat dengan madu. Jadi anda boleh, kalau asma saya anjurkan, sebab ada satu orang India tu, bukan satu orang, satu keluarga India tu, dia makan madu saya ni dengan sarang-sarang sekali. Jadi saya anjurkanlah kalau asma dah bagus beli dengan sarang lah. Ni, nak tengok mana banyak ni. Nampak air mitik ni. Tak rasa.
Boleh makan terus. Ini saya ambil di apa ni? Di Ulu Tembeling ni. Ini. Jadi kalau untuk Abah Asma, insya-Allah dalam YouTube, dalam apa saya ada saya tunjukkan ada banyak tentang testimoni Asma ni. Ada satu keluarga tu India tu, dia masak madu ni dengan sarang tu, dia masak dengan brokoli hijau. Satu keluarga apa ni sembuh Asma. Tu Allah alam lah, tapi jadi mana tuan boleh cubalah sama ada nak campur dengan brokoli hijau ataupun minum macam tu je pun. Ada juga kawan saya yang sembuh dengan minum macam tu je. Nanti terserah lah, dua-dua boleh cubalah dua-dua cara ni. Kalau nak sarang pun banyak, kalau nak sarang boleh. Anda bolehlah pesan apa ni hubungi saya nanti. Okay. Datuk Fazrul. Ini ada dalam chatting ni. Suami saya pernah cuba madu Datuk Fazrul secalit. Terus dia rasa reaksi macam gatal-gatal, tekak seperti alergi. Sebelum ini pun dia makan madu kelulun asli. Terus dia rasa macam tu. Sampai semput macam asma. Sebenarnya itu biasa tindak balas daripada madu, terutama bagi orang yang awal-awal minum madu. Jadi tindak balas macam tu biasa berlaku. Ada yang gatal, kalau saya sekejap dia apa gejala dia tadi gatal gatal ni biasa terjadi kerana adanya ketidakseimbangan sistem tubuh. Yang ketika sedang dibongkar, maknanya sistem tubuh tu sedang dibaiki oleh madu tu. Dan gatal-gatal terjadilah gatal-gatal tu. Jadi satu sistem tubuh tu sedang dibaiki oleh madu. Jadi itu yang terjadi gatal-gatal tu. Itu. Jadi itu tak ada masalah, boleh teruskan. Baik, saya pernah tengok cara Dr. Fazrul makan, tuang atas tapak tangan dan jilat. Datuk Paduka pula campur madu dalam air kosong. Mana satu yang lebih baik? Dua-duanya itu adalah sunnah. Dua-dua bagus. Campur air madu, minum madu campur dengan air suam, itu pun bagus. Dan kelebihannya madu itu akan jadi cair dan prosesnya lebih cepat. Yang campur dengan tangan dalam hadis sebut menjilat madu. Menjilat madu ni ada yang takrifkan menjilat madu ni ambil madu tu jilat pakai jari. Ada juga yang takrifkan letak tapak tangan lepas tu jilat. Dua. Jadi dua-dua bagus. Jilat tapak tangan. Kalau jilat tapak tangan ni dia kelebihannya tapak tangan kita ni ada enzim. Bercampur lagi dengan enzim madu. Nampak? Kalau Islam pun bagus. Dua-dua tu bagus. Baik. Terus tambah. Saya biasa kalau saya balik daripada UKM, saya ambil air bukit di Bukit Putus tu. Ada bukit itu saya sadar. Saya campurkan madu tu dengan air bukit. Memang kesannya saya rasa nyaman sebenarnya. Nyaman dan kemudian rasa badan tu kuat rasanya. Dia punya aliran madu dan air dalam badan tu seolah-olah macam ada satu benda tengah sebati dengan badan kita sendiri sebenarnya. Memanglah sebenarnya kalau minum madu dia akan merubah kesihatan kita sebab madu dia akan buang toksin segala macam. Saya tengok ada pertanyaan musim pandemik ni boleh ke ambil madu? Lebih kurang macam itulah. Alhamdulillah untuk masuk hutan pihak polis biasanya ada surat pemanjat saya daripada Terengganu tu, daripada Pahang juga. Mereka ni termasuk dalam rantaian pemakanan. Jadi dia boleh rentas daerah untuk memanjat madu bagi pemanjat ni. Kalau madu surat bawah jabatan selalunya diambil daripada PAMA lah. Surat diambil daripada PAMA. Okey. Ni madu boleh letak dalam peti sejuk atau di luar sahaja? Madu sebagusnya letak di luar saja, di suhu bilik. Allah dah jadikan macam tu. Kalau tidak zaman dulu macam mana dulu tak peti sejuk kan? Ini campuran madu dengan minyak zaitun dan minyak habatus sauda atau habatus sauda. Bagus minum secara berasingan. Sebab madu sifatnya air, minyak zaitun atau minyak habatus sauda sifatnya minyak. Minyak dengan air tak boleh bercampur. Ya. Jadi kalau nak minum secara berasingan. Mana minum madu lepas tu minum minyak zaitun, lepas tu minum pula minyak habatus sauda boleh macam tu.
Tapi tak payahlah campur carut gelas campur minum sekali, tak payahlah. Saya kira tak ada dah kot soalan daripada Facebook dan juga di ruang chat. Jika Dr. Bazrul atau Dr. Paduka nak buat rumusan kesimpulan tentang kita punya wacana hari ini. Baik, ada satu saya nampak dalam madu ni ada bermusim ke? Memang. Kalau Datuk Bazrul cerita tadi pun dia ada musimnya. Jadi oleh sebab itu kalau ada orang jual madu 12 bulan tu, 12 bulan tu ada yang madunya. Jadi kita kena hati-hati sebenarnya. Kena hati-hati dan tengoklah benda itu betul ataupun tidak. Saya tambah sikit lah. Okay. Madu ni dia hanya ada antara bulan 3 sehingga bulan 8 atau bulan 9 bulan 6. 10, 11, 12, 1, 2 tak ada. Kalau cepat pun dia ada bulan 2. Cepat, paling cepat. Mana 4 bulan, 5 bulan tak ada madu. Jadi biasanya kalau macam saya akan mula kumpul madu tu start pada bulan 2. Sebanyak-banyaknya saya akan kumpul. Untuk stok bagi mereka yang nak madu nanti untuk stok pada bulan musim-musim tak ada madu. Itulah. Jadi kalau nak madu segar sekarang. Kalau bulan 11, bulan 10 tak ada madu segar, tak ada. Semua madu lama. Tapi satu kelebihan madu dia tidak ada expired. Tak ada expired date. Madu tidak ada expired date. Dia tidak akan rosak. Sebab itu kalau ada yang buat ujian, saya pernah buat ujian, saya masuk ikan dalam madu, ikan tak busuk. Ikan tak busuk. Kalau taruh dalam air gula, ikan jadi busuk. Tapi kalau taruh dalam madu, ikan tidak akan busuk. Apa saja dia letak dalam madu, dia tidak akan jadi busuk. Sebab tu dalam Yumi Quran dulu untuk mengawetkan mayat tu, dia guna madu. Dia guna madu untuk mengawetkan mayat. Jadi hari ni pun kita kalau nak mengawetkan sesuatu, boleh guna madu. Rendam dalam madu, dia tak akan rosak. Itu sebab, itulah. Sebab madu ni yang sebenarnya sejak zaman awal lagi, abad awal lagi sudah pun diamalkan ya sebenarnya. Ya, jadi pada ketika itu seni perubatannya tak adalah seperti apa yang berlaku hari ini dan madu itu salah satu daripada alternatifnya. Dan kemudian satu lagi dalam sesi webinar petang ni saya ada benda yang saya nak cadangkanlah sebelum mengundur diri kan. Bahawa saya fikir walaupun kebanyakan pemanjat madu sudah ada caranya yang tersendiri untuk memanjat, tak apalah, teruskan yang itu. Dan saya fikir yang tradisi pun perlu kita hidupkan balik. Kita hebatkan balik. Ya, kita angkat balik. Sebab itu adalah wajah dan tradisi Melayu itu sendiri. Ya, sebabnya orang hari ini bila dia tengok, dan saya pernah tengok, dan saya pernah bawa kawan-kawan tengok, memang satu benda yang teruja apabila kita melihatnya. Ya, dengan sebutan kata-katanya, ya, dengan adab-adabnya, dengan sopannya. Dan kemudian kalau COVID ni dah selesai, ya, dah selesai. Ini salah satu daripada kaedah untuk menarik pelancong ni ya sebenarnya. Untuk datang. Untuk melihat bahawa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan kehebatan orang Melayu itu sendiri. Sebab ada banyak nilai-nilai yang ada dalam ketika mengambil madu itu sendiri. Saya nak bacakan sedikit. Assalamualaikum Datuk Nenek yang tua. Ya, Datuk Nenek yang tua. Yang menunggu tanah air di sini. Macam mana orang tua-tua dulu boleh terfikir ayat yang seperti ini. Aku meminta mengambil belalang cilalat rimba. Bukan belalang cilanat. Ya. Belalang cilalat. Cilalat rimba. Assalamualaikum Datuk Nenek yang tua. Yang diam di hulu, yang diam di darat, yang diam di baru, minta ampun beribu ampun, minta maaf beribu maaf. Marilah kita bersama-sama bermain-main di istana yang tinggi. Di atas pokok tu lah, dekat-dekat dengan madu tadi. Ya. Balai yang panjang, pangkat yang berpangkat. Ya. Ada sepakat di hujung ranting, kempas gonggongan tinggam, seri guri dari jauh, jatuh ke laut bernama Gomiat Batang Senangi. Jadi saya fikir satu aspek yang tradisi kita semarakkan balik, yang moden kita teruskan. Jangan kerana ada moden, yang tradisi ini kita lupa. Saya fikir perlu dan saya pun memikir-mikir juga untuk nak mengumpulkan yang tradisi ini untuk diangkat balik. Sebab
hasil madunya itu ada kaitan dengan kesihatan yang cukup hebat. Itu dari segi kesihatan lah. Dan kemudian dari segi kehebatan Melayu itu sendiri. Seni berbahasa Melayu itu sendiri. Dari segi pelancongan itu sendiri. Itu yang kita nak ketengahkan ke seluruh dunia. Dan satu lagi, kalau adalah seperti ini, hutan-hutan yang tertentu perlu dijaga. Ya, perlu diperuntukkan kepada pihak-pihak yang tertentu. Sebab itulah yang saya sebut jejak waris atas pusaka. Jejak pusaka atas harta pusaka. Harta pusaka ada tanda rupanya. Sebab itu orang asal dulu, orang asli dulu. Mengambil madu ini adalah satu pekerjaan. Jadi maknanya hutan-hutan itu memang mereka yang punya. Jadi ini yang kita kena fikirkan. Kita kena fikir satu tempat yang tidak ada diganggu gugat. Jadi itu saja dari saya. Mungkin Dr. Bazrul nak sambung. Silakan. Saya pun kita pun dah bagian akhir ni. Sambil ni kita boleh tengok sikit. Sambil saya bercakap kita boleh sikit ambil tengok sikit. Apa ni? Sekejap ya. Ini video-video yang saya apa ni? Tak sempat tengok lah. Tak apalah. Jadi alhamdulillah saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak ATMA yang jemput saya untuk ambil madu, untuk bercakap tentang madu pada hari ini. Dan saya rasa daripada perbincangan saya dengan Datuk ni, madu tualang bukan hanya sekadar ekonomi, sebagai unsur, bukan hanya sekadar nilai kesihatan dan nilai ekonomi, tetapi jauh lebih hebat lagi adalah nilai budaya dan nilai tradisi. Jadi hari ini sebenarnya kita sudah kehilangan satu tradisi besar orang Melayu, iaitu tradisi mengambil lebah tualang. Pekerjaan mengambil lebah tualang belum hilang, masih ada, masih banyak. Tetapi tradisinya itu hilang. Kerana di dalam mengambil madu lebah sebenarnya ada tradisi, ada mantra, ada upacara dan segala macam. Dan di dalamnya ada unsur-unsur estetika, unsur-unsur keindahan bahasa, ada sastra dan sebagainya. Sebab itu satu lagi pokok tualang itu sendiri makin lama dah makin pupus. Ini bertanggungjawab pihak yang berwajib lah ya, pihak-pihak kerajaan untuk dapat menjaga pokok tualang. Kemudian juga untuk dapat menjaga tradisi mengambil lebah tualang ini, sebab dia ternyata tradisi yang cukup tua. Tradisi mengambil lebah tualang ni adalah tradisi yang sudah sangat tua. Jadi nantilah kita usahakan, saya usahakan dengan Datuk Roslin untuk cari grant mana-mana nanti kita buat kajian tentang tradisi mengambil lebah tualang di alam Melayu, dan insyaAllah kita akan buat buku lah ya Datuk. Ya. Kita akan buat buku nanti. InsyaAllah lah. Itu garanti jadi. Nanti aku akan carikan duit. Aku akan carikan duitnya. Cari duit. Kalau dapat sikit pun jadi. InsyaAllah saya buat tapak sendiri. Beres. Kalau data Razanah nak ikut sama masuk dalam hutan pun boleh. Nanti kita akan buat dua, sebab kita akan buat satu buku nanti ya tentang tradisi mengambil madu, tradisi lebah tualang di alam Melayu. Sebab tradisi ini ada juga ada di Sumatera dan sebagainya. InsyaAllah saya ada dapat satu buku tajuk dari Kepungan Sialang oleh Hamidi. Satu buku tentang itu. Jadi insyaAllah lah, saya ingat itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Dan kepada semua yang tengok, yang ada hari ini, yang menonton ini, kalau nak tengok lebih lanjut tentang video-video kerja mengambil lebah tualang ni, boleh masuk dalam YouTube channel saya, YouTube channel Dr. Bazrul. Type je Dr. Bazrul, InsyaAllah keluar banyak video-video tentang kerja-kerja mengambil madu lebah. Di situ ada, anda boleh tengok nanti. Ya, ada di antara pokok tu yang dah berumur 300 tahun lagi. Ya, InsyaAllah. Itu saja. Dan saya ucap terima kasih sekali lagi kepada ATMA yang telah sudi menjemput saya untuk bercakap tentang satu tradisi besar Melayu, iaitu tradisi lebah tualang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Paduka dan Dr. Bazrul di atas banyak penerangan maklumat dan terutamanya tentang tradisi Melayu dan tradisi mengambil lebah ni dapat dipisahkan dengan masyarakat Melayu. Jadi para hadirin yang dikasihi, wacana Atma bertajuk tradisi lebah tualang dan penjagaan hutan kini tiba di penghujungnya. Harapan kami agar para hadirin mendapat manfaat daripada sesi perkongsian ilmu pada petang ini itu berkaitan tentang tradisi Melayu dan juga lebah tualang. Ucapan terima kasih saya zahirkan kepada pihak penganjur Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia juga. Sekalung penghargaan jika dirakamkan buat barisan panel pembentang serta para peserta wacana yang turut menyerikan majlis pada petang ini. Sebelum bersurai, saya mewakili pihak penganjur ingin memohon kemaafan jika terdapat kekurangan dan kekhilafan daripada kami. Majlis ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan surat Al-As.